Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung balik pembelajaran kita subjek hadis, tajuk hubungan amalan dengan niat. Hubungan amalan dengan niat. Okey, apa yang murid akan belajar pada hari ini? Yang pertama, murid dapat mengenal pengertian niat. Apa maksud ni? Niat. Yang kedua, murid dapat membezakan pengertian hijrah khusus dan hijrah umum. Apa beza hijrah khusus dan apa beza hijrah umum? Okey, seterusnya kita masuk ke bahagian huraian ringkas hadis. Rasulullah menjelaskan segala amalan adalah dengan niat. Sama ada niat kita, amalan kita itu diterima ataupun tidak, berasaskan dengan niat. Kalau niat kita baik, diterima. Kalau niat kita tidak baik, tidak akan diterima oleh Allah. Amalan yang perlu diniatkan, amalan yang ditetapkan oleh syarak. Contoh solat, puasa, yang tu perlu dengan niat. Okey, kita lihat niat apa yang akan mendapat pahala. Yang pertama adalah niat kerana Allah. Apa-apa je pekerjaan yang kita buat, kalau niat kerana Allah akan dapat pahala. Niat meninggalkan perkara yang haram. Kalau tak berniat pun tidak apa, tetapi kalau niat meninggalkan perkara yang haram pun dapat pahala. Contoh, awak berniat nak meninggalkan tidak melakukan perbuatan minum arak, pun dapat pahala. Okey. Orang yang berhijrah ni terbahagi kepada dua, iaitu orang yang berhijrah kerana agama dan orang yang berhijrah kerana dunia. Hijrah kerana Allah dan Rasul dengan niat baik dan ikhlas akan dapat pahala. Okey, kita lihat pula apa maksud niat. Erti niat pada syarak. Erti niat pada syarak ialah gerakan hati ke arah melakukan satu perbuatan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala serta menyatakan kepatuhan di atas perintahnya. Maksudnya, niat ni adalah gerakan dalam hati kita. Sama ada nak melakukan satu perbuatan untuk mencari keredaan Allah. Ni adalah niat pada syarak. Maksud niat pada syarak. Okey. Murid-murid boleh buka buku muka surat 3. Di sini ada makna hijrah. Hijrah maksudnya semata-mata meninggalkan. Maksudnya ataupun berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Itu maksud hijrah. Berpindah dari tempat A ke
tempat B, berpindah dari nilai ke Seremban. Itu maksudnya hijrah, semata-mata meninggalkan. Cuma hijrah ni terbahagi kepada dua. Ada hijrah khusus dan hijrah umum. Apa itu hijrah khusus? Berlaku semasa Rasulullah meninggalkan Mekah dan berpindah ke Madinah kerana Allah, kerana agama. Meninggalkan Mekah dan berpindah ke Madinah kerana agama. Seterusnya hijrah umum adalah hijrah dari melakukan larangan pada melaksanakan perintah Allah. Hijrah umum ni bila kita sebelum ni pernah melakukan sesuatu kesalahan, tetapi selepas kita berniat nak melakukan kebaikan, kita berhijrah menjadi orang yang lebih baik. Sebelum ini kita penjahat, seterusnya kita berubah nak menjadi baik. Itu adalah hijrah umum. Dia berubah dari jahat ke baik, dari bercakap bohong kepada bercakap benar. Itu juga hijrah. Okey, apa pengajaran hadis yang kita boleh belajar hari ini adalah niat adalah punca menentukan amal seseorang. Antara diterima ataupun tidak berasaskan dengan niat. Amalan yang diniatkan kerana Allah akan mendapat pahala. Ingat, setiap buatan kita bila kita niat kerana Allah akan dapat pahala. Dan amalan yang diniatkan selain Allah ataupun kerana peribadi, niat kerana sesuatu perkara, akan mendapat apa yang kita niat saja, bukan dapat pahala, tak dapat pahala. Sentiasa melakukan amalan yang baik dan ikhlas kerana Allah. Okey. Kenapa kita sentiasa melakukan amalan yang baik? Kita tak tahu bila kita akan meninggal dunia. Sebab tu kita kena sentiasa melakukan amalan yang baik dan ikhlas kerana Allah. Seterusnya berhijrah menjadi seseorang yang lebih berguna dan berilmu demi mencapai keberkatan di dalam nikmat Allah. Sebelum ni kita tak baik. InsyaAllah sama-sama kita berhijrah ke arah yang lebih baik. Nilai murni. Apa perkara-perkara baik yang kita belajar daripada hadis ni? Sabar untuk berubah. Untuk berubah ni kena perlu sabar. Bukan hari ni, esok kita tak boleh buat tu, terus kita mengalah. Kita kena sabar. Nikmati kurniaan Allah dengan kesyukuran. Bila kita dapat sesuatu, kita kena ucap Alhamdulillah, kita bersyukur. Kita dapat sedikit, orang lain dapat banyak, kita kena bersyukur. Daripada tak ada langsung, okey. Yang ketiga, sentiasa amalkan berteraskan niat. Setiap amalan berteraskan niat. Kena niat kerana Allah, baru dapat pahala. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekiranya ada soalan boleh tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.